Baik saudara, kita ke Sarawak pula. Fokus berita dari Bumi Kenyalang hari ini berkaitan penubuhan pasukan penguatkuasa Immune Belt. Perinciannya bersama rakan penyampai Buma Win. Silakan Buma. Ya dia. Sarawak menubuhkan sebuah lagi agensi keselamatan kesihatan iaitu pasukan penguatkuasa Immune Belt IBET bagi membasmi penularan wabak rabies dengan lebih efektif. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata dengan ancaman yang semakin dinamik di sempadan negara, kini pengujudan agensi bertauliah bagi menangani penyakit berjangkit amat penting. Kita mesti ada mempunyai hubungan dengan masyarakat tempatan. Dan keanggotaan IBET ini selalunya mereka yang telah pernah berkhidmat dalam tentera ataupun polis, dan mereka datang daripada kawasan-kawasan tersebut. IBET katanya akan bertanggungjawab dalam membantu pasukan keselamatan sempadan bagi mengawal kemasukan anjing liar dari negara jiran. Anggota-anggota IBET akan ditempatkan di kawasan kampung-kampung di pedalaman dan sempadan Sarawak bagi mengesan kemasukan anjing liar yang berpotensi membawa penyakit. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari bercakap kepada media selepas majlis pelancaran pasukan tersebut di Kuching. Setakat ini IBET mempunyai seramai 108 keanggotaan di seluruh negeri. Dalam pada itu, beliau juga mendedahkan semenjak penubuhan pengawal pantai Sarawak SGC, kes pencerobohan nelayan asing mencuri hasil laut negeri ini menunjukkan turunan. Pasukan pengawal pantai itu kini memiliki aset canggih dalam mengawal submarin dengan 3 buah bot beroperasi manakala 3 lagi masih dalam proses pembuatan. Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata Sarawak telah membelanjakan RM560 juta bagi menangani wabak pandemik COVID-19 di negeri ini. Ia merangkumi kos pembinaan makmal, pembelian vaksin serta peralatan perubatan dan perbelanjaan hotel bagi tujuan kuarantin. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berucap pada Majlis Apresiasi bersama Barisan Hadapan COVID-19 Zon Selatan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching malam tadi berterima kasih kepada petugas-petugas dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN atas komitmen yang diberikan selama bertugas di lapangan untuk mengekang pandemik COVID-19. Beliau juga berterima kasih kepada rakyat Sarawak yang memberi kerjasama dan mematuhi prosedur operasi standard serta mengikuti polisi-polisi yang telah dikeluarkan oleh pihak JPBN maupun Majlis Keselamatan Negara. I would also like to thank Medical Infectious Disease Control Expert and other SDMC member who have given full support to the channel. For our dedicated frontliners, I, on behalf of my colleagues in the government, want to express my most sincere appreciation and thanks to you all for the job well done. Dalam pada itu juga, beliau merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penderma yang terdiri daripada badan bukan kerajaan, agensi korporat serta individu yang tampil memberi sumbangan untuk meringankan beban kerajaan selama tempoh tersebut. JPBN Sarawak telah menerima kira-kira RM28 juta daripada 127 penderma bagi kos pembelian peralatan perlindungan diri dan peralatan perubatan sepanjang tempoh COVID-19. Pada majlis yang sama, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Sugambas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memberitahu seramai 29 petugas barisan hadapan di Sarawak terkorban semasa bertugas dalam tempoh memerangi wabak COVID-19. Beliau berkata kesemua petugas barisan hadapan itu telah menunjukkan semangat dan dedikasi yang tinggi dan menggadaikan nyawa untuk keselamatan masyarakat. Sadly, according to our record, 29 of our frontliners perished in the line of duty. SDMC would like to offer our deepest condolences to their families.
Lebih 2,000 petugas barisan hadapan daripada pelbagai agensi serta penderma diraih pada majlis tersebut bagi menghargai jasa dan sumbangan. Beliau turut mendedahkan bahawa Sarawak telah merekodkan 314,746 kes positif dengan 1,763 kes kematian dilaporkan setakat 20 September lalu. Dato' Ahmad Douglas turut menzahirkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh penduduk di negeri ini dalam menyokong program pemberian vaksin yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Katanya sejumlah 86% atau 2,428,289 penduduk di negeri ini sudah menerima 2 dos suntikan vaksin. Manakala 90% atau 1,652,142 penduduk telah menerima dos penggalak pertama dan 8.3% yang layak telah menerima dos penggalak kedua. Di Pedawan, seorang wanita terkorban manakala 13 orang lagi cedera selepas kenderaan yang dinaiki terbabas ke dalam gaung sedalam 30 meter di Jalan Borneo Highlands Resort semalam. Menurut kenyataan daripada Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 2.44 petang tentang kemalangan kendiri melibatkan sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang membawa 14 orang sekeluarga terbabit. Pasukan bomba dengan kekuatan seramai 7 orang anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Siburan bersama sebuah jentera dan 2 buah kenderaan Hilux digegaskan ke lokasi kejadian selain dibantu oleh 4 orang anggota pasukan bomba sukarela Kampung Simpok. Sebelum ketibaan pihak bomba, 7 daripada 14 orang mangsa telah diselamatkan orang awam. Manakala mangsa-mangsa selebihnya termasuk salah seorang mangsa yang tersepit diselamatkan oleh pasukan bomba dan bomba sukarela setiba di lokasi. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku ketika semua mangsa dalam perjalanan menuruni Jalan Borneo Highlands Resort menggunakan sebuah kenderaan jenis Hilux selepas menjalani aktiviti riadah di kawasan air terjun yang berada di atas gunung. Operasi menyelamat selesai pada pukul 7.39 malam. Saudara, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Silakan Dia. Baik, terima kasih Ibu Mawin langsung dari Sarawak. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini.